Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola News. Seperti biasa, Pala Bola News akan menyajikan berita bola sepak terbaik kepada anda semua pada setiap hari. Berikut adalah keputusan EPL yang telah berjalan pada awal pagi tadi. Dua perlawanan telah berlangsung pada pagi tadi. Aston Villa kembali mencatatkan kemenangan 1-0 ke atas Southampton dan Nottingham Forest tewas 2-3 kepada Fulham di laman sendiri. Wolves akan bertemu dengan Manchester City di Molineux Stadium pada jam 7.30 malam nanti dan Newcastle melayan kunjungan Bournemouth di St James Park pada jam 10 malam nanti. Skuad Spanyol untuk Nations League tiada Sergio Ramos dan juga Ansu Fati. Luis Enrique telah menamakan skuad yang akan bertemu dengan Switzerland pada Ahad depan sebelum bertemu pula dengan Portugal 3 hari kemudian. Selain itu, Iago Aspas juga terlepas peluang untuk beraksi kali ini, di mana pengurus PEN itu memanggil buat pertama kali penyerang Real Betis berusia 29 tahun, Borja Iglesias dan juga Nico Williams, pemain sayap muda daripada Athletic Bilbao. Ini merupakan pendedahan terakhir buat Luis Enrique sebelum mengutamakan siapa yang bakal ke Piala Dunia Qatar nanti. Beliau menambah masih ada masa lagi untuk mereka yang belum dipanggil ini untuk mempamerkan aksi yang lebih meyakinkan bagi mewakili skuad Spanyol di Qatar nanti. Prestasi Sadio Mane, Ryan Gravenberch tidak membimbangkan Julian Nagelsmann. Setelah melangkahkan perpindahan daripada Liverpool pada musim panas lalu, Sadio Mane dilihat belum mencapai tahap prestasi yang diharapkan seperti mana semasa dia di Liverpool. Dia sudah pun menjadikan 3 gol daripada 6 perlawanan bersama Bayern Munich musim ini. Dilihat masih berada di bawah par untuk kelab sebesar Bayern Munich. Walaupun Mane telah dikritik dalam beberapa minggu ini, Nagelsmann mempertahankan pemain itu dengan mengatakan dia telah melakukan sesuatu yang sangat baik. 3 gol dalam 3 perlawanan pertamanya di Bayern adalah sesuatu yang sangat membanggakan. Berikan masa dan peluang untuknya membuktikan prestasi yang sebenar kerana perjalanan Liga masih lagi sangat panjang. Seorang lagi pemain baru mereka, Ryan Gravenberch juga dilihat sukar untuk mendapatkan tempatnya dalam kesebelasan utama. Dengan satu permulaan saja sejak berpindah daripada Ajax, Nagelsmann berkata dia perlukan ruang untuk meningkatkan prestasinya dan di samping persaingan bagi mendapatkan tempat adalah sangat tinggi. Jarak lega dengan kemenangan ke atas Southampton. Aston Villa telah menang 1-0 dengan jaringan daripada Jacob Ramsey pada minit ke-41, membantu memperbaiki kedudukan mereka dalam Liga. Kedudukan Steven Gerrard dikatakan dalam bahaya setelah permulaan yang hambar Villa pada musim ini. Dengan kemenangan ini diharapkan dapat menaikkan semula tahap keyakinan anak-anak buahnya bagi menghadapi perlawanan yang akan datang. Fulham comeback. Setelah ketinggalan 1-0 seawal minit ke-11, anak-anak buah Marco Silva perlu bersabar sehingga minit ke-54 perlawanan. Tandukan daripada Tosin Adarabioyo berjaya menembus gawang Forest bagi mendapatkan gol penyamaan. Hanya berselang 3 minit kemudian, João Palhinha meletakkan mereka di depan dengan satu jaringan cantik menewaskan Dean Henderson. Harry Serik pula memastikan mereka selesa di depan apabila menjaringkan gol ketiga hanya 3 minit selepas gol kedua dijaringkan. Nottingham Forest kembali mengejar dan mendapatkan satu gol pada minit ke-77 oleh Lewis O'Brien. Tetapi itu merupakan gol terakhir mereka dalam perlawanan ini. Kemenangan ini dilihat sebagai sangat kritikal untuk Fulham dalam membantu mereka untuk kekal di EPL pada musim depan. Dan Forest pula masih belum bernasib baik selepas hanya mampu menang sekali saja selepas 7 perlawanan musim ini. Madrid Derby pada Ahad ini. Pertembungan musuh setempat Atletico Madrid dan juga Real Madrid menjadi tumpuan hangat perlawanan minggu ini. Perlawanan itu akan berlangsung di tempat Atletico Madrid, Estadio Wanda Metropolitano, merupakan perlawanan terbesar dalam La Liga setakat ini. Atletico Madrid dilihat mahu menamatkan rentak kemenangan bergaya Real Madrid pada musim ini, sambil rekod menunjukkan yang mereka berjaya menang 1-0 pada derby musim lepas. Tetapi kelebihan tetap pada skuad milik Ancelotti itu setelah mereka masih belum tewas dalam 15 perlawanan di setiap kejohanan yang mereka telah sertai. Wolverhampton dilihat akan memberikan cabaran kepada Manchester City dalam perlawanan Liga apabila akan bertemu di tempat sendiri malam nanti. Bruno lagi memberitahu mereka mempunyai peluang untuk menang, tetapi ini semua bergantung pada tahap mental pemain-pemain yang berada di atas padang. Setelah kehilangan kapten pasukan Conor Cody yang dipinjamkan ke Everton serta krisis kecederaan pemain bahagian serangan, Wolves kini membawa masuk penyerang Diego Costa bagi menyelesaikan masalah mereka itu. Pemain itu ditandatangani secara percuma dan diharapkan dapat memberikan aksi yang baik semasa menentang City nanti. Barca perlu menang bagi mencabar kejuaraan Liga musim ini, kata Xavi. Barcelona akan bertemu dengan Elche, pasukan tercorok di La Liga musim ini. Di tempat sendiri dilihat sebagai peluang besar untuk skuad Xavi meminta Real Madrid bagi menghuni tangga teratas Liga. Real Madrid berdepan cabaran sukar apabila bakal menentang musuh setempat Atletico Madrid di tempat lawan. Rekod Barca juga agak baik di mana dengan 4 kemenangan dan juga 1 seri, meletakkan mereka hanya 2 mata di belakang Real Madrid.
Jadon Sancho masih berpeluang ke World Cup. Walaupun terlepas peluang untuk beraksi untuk England kali ini, peluang dilihat masih ada untuk Jadon Sancho bagi menampilkan prestasi terbaiknya untuk memikat Gareth Southgate, membawanya masuk semula ke dalam skuad England. Persembahannya semakin meyakinkan semenjak berada di bawah Erik ten Hag. Selepas berjaya menjadikan beberapa gol penting dalam bantu Manchester United untuk menang, dia yang hanya bermain sekali saja dalam Euro 2020 merupakan antara pemain England termahal sejak berpindah dari Dortmund ke Manchester United. Perbandingan dilakukan antara prestasi semasa dia di Dortmund dan juga Manchester United membuatkan dia juga tidak terlepas daripada kritikan hebat. Richarlison mempersoalkan hala tuju kelab semasa dia masih di sana. Bintang Brazil yang sudah berpindah ke Spurs itu mengatakan hala tuju kelab yang tidak jelas menyebabkannya mengambil keputusan untuk berhijrah ke Spurs. Dia adalah pemain yang sangat diminati di Everton, sekaligus menyebabkan peminat marah dan mempersoalkan kenapa Lampard melepaskannya ke Spurs. Dia menambah lagi yang dia rasa gembira di sana, tetapi demi mengejar piala dan kejuaraan, Everton bukan kelab yang sesuai untuk dia lakukan. Moussa Diaby terus mendapat perhatian tinggi daripada kelab di EPL. Bintang Bayer Leverkusen itu terus mendapat perhatian daripada kelab di EPL setelah persembahan yang sangat baik semasa pasukannya menewaskan Atletico Madrid di UCL tempoh hari. Walaupun kurang memberangsangkan dalam saingan Bundesliga dengan hanya satu kemenangan daripada 6 perlawanan, mereka dilihat antara pencabar terkuat dalam UCL di peringkat kumpulan setakat ini. Chelsea, Arsenal, Spurs, Manchester City dan Newcastle United merupakan antara kelab yang menunjukkan minat yang sangat kuat untuk pemain ini. Arsenal cuba mendapatkan Xhaka secara percuma setelah gagal mendapatkan Douglas Luiz serta beberapa pemain seperti Anani yang cedera di pangkal paha. Thomas Partey yang baru pulih daripada kecederaan dilihat sebagai faktor yang memaksa Mikel Arteta mencari pemain baru. Disebabkan jendela perpindahan telah tutup, Arteta tiada pilihan lain selain mengambil pemain di bawah status free agent ke dalam pasukan. Xhaka, bekas pemain Lille yang berusia 27 tahun itu, dilihat sebagai calon yang sesuai buat masa sekarang. Solomon Rondon dan juga Alan mungkin akan berhijrah ke UAE. Dua pemain Everton ini mungkin akan ke UAE musim hadapan setelah dilihat gagal mendapatkan tempat dalam kesebelasan utama skuad Frank Lampard pada musim ini. Mereka juga menjadi antara nama yang bakal dilepaskan bagi mengimbangi kadar bayaran gaji dan menambahkan dana dalam pasukan. Dengan kedatangan Neil Maupay ke dalam pasukan, Rondon semakin sukar mendapatkan tempat dalam kesebelasan utama, manakala kehadiran Amadou Onana dan juga Idrissa Gueye juga menyempitkan peluang Alan untuk mendapatkan tempatnya. Neymar tidak akan berhijrah, kata Luis Campos. Menurut penasihat sukan PSG tersebut, Neymar tidak akan meninggalkan PSG pada musim terdekat ini. Spekulasi yang ditimbulkan ini berlaku apabila Neymar mengalami masalah prestasi pada musim lalu sebelum kembali menjadi peranan penting pada musim ini. Tambahnya lagi, Neymar berada dalam keadaan yang sangat baik dan sentiasa terlibat dalam pasukan termasuk dalam projek kelab. Declan Rice akan ke Anfield. Bukan sesuatu yang baru untuk nama pemain tengah ini dikaitkan dengan Liverpool. Pemain ini pernah dikaitkan dengan Liverpool beberapa musim lepas, tetapi disebabkan harga yang sangat mahal, spekulasi itu terhenti begitu saja. Paling baru, pundit-pundit di England ada terdengar bahawa Jurgen Klopp ingin membawa masuk dua peranan utama ke Anfield bagi merevolusikan permainan mereka dan salah seorangnya sudah pasti Jude Bellingham. Mereka menambah lagi, jika ini berjaya dilakukan, Liverpool mungkin akan kekal menguasai EPL dalam tempoh 5 hingga 10 tahun lagi. So itulah video kali ini dan terima kasih sebab tonton sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solehan. Assalamualaikum.